Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk subjek pembangunan organisasi GMGM 3043, kumpulan kami memilih tajuk kajian pembangunan organisasi di pusat servis Proton untuk dianalisis. Baiklah, sebelum tu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Yusra binti Abdul Qadir, nombor matrik 282832. Seterusnya Nurul Akmal binti Muhammad Zuki, nombor matrik 282990. Dan yang terakhir Nur Aniza binti Nasuha, nombor matrik 282984. Baik, saya teruskan dengan pengenalan di mana dalam bahagian pengenalan ini kita menerangkan sedikit berkenaan dengan pembangunan organisasi serta sejarah proton ditubuhkanlah. Okey, baik. Pembangunan organisasi ini seperti yang kita tahu dia merupakan salah satu strategi untuk kita mengurus perubahan dalam sesebuah organisasi bagi kita meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan juga kemampanan dalam sesebuah organisasi itu sendiri. Yang mana kita tahu perubahan dalam sesebuah organisasi ini seringnya dipengaruhi oleh beberapa faktor persekitaran lah, antaranya dari segi perubahan citarasa pelanggan, kemunculan teknologi baru, persaingan antara syarikat-syarikat yang setaraf dengannya. Okey, kita teruskan kepada Proton, di mana Proton ini merupakan salah satu syarikat pengeluar kereta nasional Malaysia yang pertama di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1983. Okey, syarikat Proton ni merupakan salah satu syarikat yang terkenal lah dengan pengalamannya dalam industri automotif, serta dia mempunyai kerjasama yang rapat dengan syarikat yang terkenal dan terkemuka di dunia, iaitu syarikat Mitsubishi dan juga Lotus. Okey, walaupun Proton ni dia mempunyai sejarah yang sangat panjang ataupun pengalaman yang lama, namun Proton tetap berdepan dengan pencabaran dan juga persaingan sekeliling lah, khususnya dengan syarikat produk yang kini sedang mendominasi pasaran tempatan. Okey, jadi apa tujuan kita analisis atau perubahan yang dilakukan adalah untuk kita melakukan diagnosis ke atas Proton Service itu sendiri untuk kita kenal pasti kelemahan organisasi dan juga cadangan perubahan bagi kita meningkatkan daya sains. Okey, kita masuk kepada kaedah diagnosis, di mana kaedah diagnosis dalam sesebuah organisasi ini merupakan perubahan organisasi yang melibatkan pelbagai transformasi lah, antaranya melibatkan transformasi struktur, manusia dan teknologi dalam sebuah syarikat itu sendiri. Jadi, apa tujuan proses diagnosis ni adalah untuk kita faham fungsi organisasi itu dan kita kenal pasti isu utama untuk intervensi perubahan terhadap sesebuah organisasi. Okey, baik. Berdasarkan tajuk analisis yang kami pilih di Proton Service ni, kita dapati ada 3 kaedah diagnosis yang digunakan oleh syarikat, iaitu yang pertama temu bual, yang kedua adalah pemerhatian dan yang ketiga adalah analisis data. Di mana yang pertama temu bual ni merupakan di mana syarikat dia mengumpul maklumat daripada dua pihak. Yang pertama, organisasi itu sendiri, dan yang kedua adalah mereka yang berinteraksi dengan organisasi tersebut. Contohnya pelanggan lah kan. Okey, tujuannya adalah untuk kita kenal pasti masalah dalaman dan keperluan terhadap perubahan berdasarkan kepada perspektif pekerja itu sendiri dan juga pelanggan. Yang kedua adalah pemerhatian, di mana pemerhatian ini dilakukan dengan kaedah mereka menilai situasi sebenar organisasi itu seperti operasi harian, pengurusan kewangan dan tahap perkhidmatan kepada pelanggan melalui maklum balas daripada yang diambil daripada media sosial ataupun kita kata daripada komen-komen pelanggan yang mana mereka menilai persepsi umum terhadap Proton Service ni. Okey, dan ketiga ialah menganalisis data. Okey,
di mana syarikat dia mengkaji dan data perniagaan ni dan kewangan untuk kita kenal pasti prestasi organisasi itu dari semasa ke semasa, di mana syarikat akan menelitilah dari segi kos operasi, rekod kewangan dan juga perbelanjaan perniagaan. Jadi melalui itu mereka akan membuat perbandingan rekod perakaunan dengan anggaran awal bagi menilai keberkesanan strategi perniagaan. Okey, jadi diagnosis organisasi di pusat pengetahuan servis ini memberi gambaran jelaslah mengenai kekuatan dan juga kelemahan organisasi tersebut. Cadangan perubahan ini perlulah dilaksanakan bagi kita meningkatkan kecekapan dan daya saing pengetahuan itu sendiri, terutama dalam bersaing dengan produk ataupun kita kata syarikat-syarikat pasaran tempatan yang kini produk lah yang semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akmal binti Muhammad Zuki. Nombor metrik 282990. Okey, saya akan teruskan dengan ringkasan analisis kajian. Okey, dalam ringkasan analisis kajian ni, perincian yang dapat dibuat melalui proses diagnosis di setiap peringkat yang dilakukan di Proton Service dapat dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu yang pertama analisis pihak pengurusan, yang kedua analisis pekerja dan yang ketiga analisis pelanggan. Dengan menggunakan 3 instrumen pengumpulan maklumat yang berbeza, iaitu kaedah temu bual, pemerhatian dan juga melihat data prestasi perniagaan. Di peringkat pengurusan organisasi Proton Service, kaedah temu bual dan menganalisis data-data prestasi organisasi ini akan dilakukan bagi menunjukkan prestasi organisasi di peringkat organisasi. Dalam kaedah temu bual ini juga ianya bertujuan untuk mengkaji pihak pengurusan mengenai dasar dan perkembangan perniagaan serta bagaimana pihak pengurusan menentukan hala tuju perniagaan. Soal selidik terhadap data-data prestasi perniagaan juga turut dilakukan bagi menilai prestasi perniagaan secara keseluruhan. Baiklah, seterusnya daripada penelitian terhadap data perniagaan, proses analisis akan dilakukan terhadap golongan pekerja yang menjadi penggerak kepada perniagaan Proton Service dalam menyediakan perkhidmatan selepas penjualan kenderaan. Seterusnya, proses temu bual terhadap golongan pekerja bagi mengkaji keberkesanan ataupun tahap kepuasan mereka bekerja di Proton Service turut dilakukan. Pekerja ini merupakan satu elemen yang sangat penting bagi sesebuah organisasi perniagaan dalam menyokong operasi syarikat tersebut. Okey, imbuhan berbentuk kewangan ataupun tidak yang diberikan kepada golongan pekerja merupakan satu ganjaran yang dapat memberi motivasi pekerja untuk memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada organisasi syarikat. Okey, pemerhatian juga akan dilakukan dengan melihat persekitaran kerja sama ada mengikut Standard Operation Procedure ataupun SOP yang ditetapkan ataupun sebaliknya. Baiklah, seterusnya analisis yang terakhir ialah dengan melakukan proses pengumpulan maklumat daripada pelanggan Proton Service. Pendapat ataupun pandangan daripada pelanggan ini sangat penting dalam proses diagnosis terhadap organisasi kerana pelanggan ini merupakan pengguna akhir terhadap produk ataupun output yang dihasilkan oleh pihak syarikat. Kaedah lain yang dapat dilakukan selain menemu bual pelanggan ialah melalui media sosial seperti Facebook ataupun daripada laman web syarikat itu sendiri. Pemerhatian boleh dilakukan terhadap komen ataupun pandangan pelanggan yang dikongsikan dalam web ataupun media sosial Facebook itu sendiri. Seterusnya, kaedah menganalisis data. Okey, dalam menganalisis data ni, kaedah yang digunakan merupakan kualitatif. Melalui kaedah kualitatif ni, maklumat yang diperoleh melalui kaedah diagnosis akan dianalisis
bagi mendapatkan keputusan yang maksima tentang organisasi proton servis. Di sebalik penggunaan kaedah kualitatif, penganalisis juga menggunakan teori dan model diagnosis 6 kotak daripada wishboard. Teknik 6 kotak wishboard ni menggunakan pendekatan analisis yang mudah dan tidak merumitkan kerana ianya bersifat kompleks dan mudah untuk diterjemahkan kepada organisasi mengenai proses diagnosis analisis data yang dilakukan. Teknik 6 kotak wishboard ni terdiri daripada 6 elemen iaitu tujuan, yang kedua struktur, tata hubungan, penghargaan, kepimpinan dan yang terakhir sekali mekanisme kerja. Seterusnya mengenai sorotan kajian. Okey, Forrest dan Robertson 1987 telah memberikan sintesis yang cemerlang bagi semua model diagnostik dalam pembangunan organisasi. Langkah pertama sebelum memulakan transformasi organisasi ialah dengan melengkapkan diagnosis situasi sedia ada untuk menentukan jurang antara situasi semasa dengan objektif yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat. Dalam perkembangan semasa diagnosis organisasi ialah isu yang amat penting dalam bidang pembangunan dan juga perubahan organisasi. Komponen dinamik sesebuah organisasi melibatkan semua proses dalam pembangunan dalam organisasi, sama ada proses berbentuk formal ataupun tidak formal yang berlaku di dalam sesebuah organisasi. Model organisasi diagnostik yang terkenal dan digunakan dalam kajian dan dalam amalan perubahan organisasi didominasi oleh statistik. Seterusnya, aspek transformasi. Wujudnya beberapa usaha dalam memastikan organisasi perniagaan proton servis ini berjalan dengan baik, seperti menambah baik segala aspek di dalam organisasi tersebut. Dalam menilai aspek transformasi dalam proton servis dapat diukur dengan menggunakan teknik model kongruensi yang dipeloporkan oleh Nadel dan juga Passman. Hasil analisis yang dilakukan terhadap proton servis telah mendapati tahap perkembangan transformasi di organisasi ini berada pada tahap yang minimal. Melalui model kongruensi dapat dilihat terdapat 4 fasa transformasi bagi sesebuah organisasi iaitu input, output, proses, transformasi dan juga kongruensi. Di dalam input, turut dianalisis mengenai sejarah penubuhan organisasi, iaitu dapat mengkaji tentang sikap dan juga bentuk pengurusan di dalam proton servis, adakah ianya masih sama ataupun berlaku perubahan. Dalam fasa input juga, terdapat item seperti sumber daya ataupun sumber dana. Sumber dana ni terdiri daripada modal utama perniagaan iaitu seperti wang, harta kekayaan, aset dan juga lain-lain. Bagi proton servis ni sememangnya sebuah organisasi yang mempunyai sumber dana yang tinggi. Ini kerana proton servis ni merupakan sebuah syarikat automotif nombor 1 nasional dan mempunyai semua aspek seperti pekerja, prestasi syarikat, teknologi dan juga bahan mentah. Contohnya dapat dilihat kerjasama antara Proton DRB Highcom dengan Geely iaitu syarikat daripada China yang menyaksikan Proton memenuhi semua aspek di dalam sumber dana. Aspek lain yang terdapat dalam input ialah dari segi strategi. Proses strategi ini juga perlu dirancang dalam proses transformasi dalam usaha memberikan keseimbangan dalam proses keluaran yang dihasilkan. Proton servis ni
memerlukan satu bentuk strategi dalam merangka proses transformasi bermula daripada fasa input lagi, agar proses-proses seterusnya tu dapat berjalan dengan kadar transformasi yang dibentuk daripada proses input. Okay, seterusnya proses yang kedua ialah proses output ataupun proses pengeluaran. Proses pengeluaran ni dianalisa berdasarkan kepada berfungsinya sesebuah sistem, hubungan di antara kelompok di dalam organisasi, perilaku kelompok dan juga perilaku individu dan kesannya. Proses output juga akan menentukan sejauh mana proton servis ini akan berperanan dalam menjadi ejen perubahan terhadap organisasi. Turut melibatkan pembentukan transformasi terhadap para pekerja. Ianya melihat daripada sudut komunikasi di antara pekerja, bagaimana pekerja mengatasi perbezaan, kerjasama daripada pekerja dan juga perilaku pekerja semasa melaksanakan tugas masing-masing. Seterusnya, proses transformasi akan menganalisa komponen di dalam organisasi proton servis. Proses transformasi ini terdiri daripada segala bentuk pekerjaan yang tertakluk kepada tugas masing-masing di dalam organisasi. Analisa program tugas di dalam transformasi akan mengkaji segala struktur yang berlaku di dalam proton servis. Bermula daripada peringkat pengurus sehinggalah pekerja pelaksana, iaitu individu yang berperanan dalam sektor kewangan, jualan, servis, pemasaran, pengiklanan, sumber manusia dan juga lain-lain yang memainkan peranan penting dalam organisasi proton servis. Proses seterusnya ialah proses kongruensi, iaitu merupakan satu bentuk konsep pelarasan yang dilakukan dalam sesuatu proses transformasi. Usaha ini adalah bagi menilai sama ada proton servis berjaya memainkan peranannya sebagai sebuah organisasi perniagaan yang membentuk keuntungan ataupun sebagai sebuah organisasi yang tidak berkeupayaan untuk melaksanakannya. Proses akhir ialah proses diagnosis terhadap pelarasan yang wujud dalam proton servis. Ini bagi melihat standard pelarasan yang sedia ada di antara komponen di dalam proton servis. Semua ini dilakukan bagi menentukan aspek transformasi dalam proton servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliza binti Nasuha, nombor matrik 282984. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai cadangan intervensi pembangunan kepada organisasi proton. Definisi intervensi. Intervensi adalah tindakan untuk membantu organisasi meningkatkan keberkesanannya, melibatkan pelan tindakan berturutan yang disesuaikan dengan kehendak organisasi, keputusan yang dibuat dan kesannya terhadap anggota organisasi. Bagi isu yang dikenal pasti, iaitu proton sering bertukar pemilik dan gagasan mengakibatkan tiada identiti jelas dalam sektor automotif, kerjasama dengan syarikat luar iaitu Mitsubishi, Lotus dan Geely membawa kepada kekurangan konsistensi teknologi. Pertukaran teknologi kerap menyebabkan kesukaran mengekalkan daya saing dan kualiti produk. Masalah dalaman seperti kelemahan perkhidmatan selepas jualan dan kekurangan alat ganti. Bagi cadangan intervensi di peringkat pengurusan pula, proton perlu lebih fokus pada keputusan yang jelas dan memprioritikan keperluan pelanggan. Belajar dari pesaing tempatan seperti Pro2 yang mengekalkan teknologi dan falsafah kukuh, mengatasi kelemahan dan dalam perkhidmatan selepas jualan, terutamanya dalam pengedaran alat ganti. Cadangan membuat alat ganti di kilang tempatan seperti Tanjung Malim atau Shah Alam untuk mempercepatkan proses pembekalan.
Dari segi isu pekerja, yang pertama kekurangan ikatan antara pengurusan dan pekerja. Yang kedua, perubahan dasar dan teknologi yang kerap membuatkan pekerja kurang mahir dan kurang efisien. Cadangan intervensi memberikan latihan yang mencukupi agar pekerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Cadangan peningkatan teknologi pula, Proton perlu kekal dengan teknologi sendiri untuk tempoh yang lebih lama. Pengurusan perubahan teknologi harus bersifat penambahbaikan, bukan penukaran sepenuhnya. Contoh, perubahan dari CVT ke 480 dilihat sebagai langkah terkebelakang. Seterusnya, teknik 5S dan kerja berkumpulan, di mana Proton disarankan mengadopsi teknik 5S untuk meningkatkan keberkesanan kerja dan mengurangkan kesalahan. Dan seterusnya, kerja berkumpulan penting untuk memudahkan proses perubahan organisasi dan mengelakkan tentangan semasa perubahan. Kurang mahir dan tak efisien, tidak efisien lah kot. Penghalang kepada inovasi iaitu sesetengah organisasi seperti Proton Service berasa selesa dengan keadaan perniagaan sedia ada dan enggan melakukan perubahan. Ini mengekalkan inovasi. Jenis tentangan terhadap perubahan iaitu tentangan boleh berlaku secara langsung, tertunda atau sembunyi, di mana tentangan secara tersembunyi dan tertunda lebih sukar dikesan dan memberi kesan negatif seperti penurunan motivasi dan prestasi pekerja. Faktor individu dan organisasi. Dari segi individu, ketakutan terhadap risiko dan perubahan pekerja termasuk kebimbangan terhadap kedudukan mereka dalam organisasi. Dari segi organisasi pula, ketakutan terhadap ancaman terhadap kewangan, pengurusan tradisional yang tidak menyokong inovasi dan kekurangan sumber yang mencukupi. Inersia ataupun kebuntuan dalam organisasi. Inersia berkumpulan iaitu kegagalan perubahan apabila hanya dilakukan oleh individu tertentu kerana perubahan memerlukan sokongan menyeluruh. Dari segi inersia struktur pula, kebimbangan terhadap ketidakseimbangan dalam struktur organisasi apabila perubahan dilakukan. Ancaman terhadap pengagihan sumber iaitu ketakutan kehilangan kawalan terhadap sumber yang sedia ada. Bagi ancaman terhadap kuasa pula, pegawai atasan risau kehilangan kuasa dalam membuat keputusan. Dan akhir sekali, ancaman terhadap kepakaran, di mana perubahan yang mungkin menjejaskan kepakaran individu dalam organisasi. Tentangan individu terhadap perubahan iaitu yang pertama, keselamatan pekerja, di mana individu bimbang perubahan akan menjejaskan kedudukan mereka. Yang kedua, keselesaan dengan cara kerja lama, itu pekerja yang selesa dengan keadaan sekarang enggan menerima perubahan. Dan yang ketiga, faktor ekonomi, di mana ketakutan perubahan akan menjejaskan gaji atau allowance mereka atau kemasukan teknologi baru akan menggantikan pekerja yang tidak mahir. Kesimpulannya, untuk menghadapi halangan perubahan dalam organisasi, beberapa faktor penting harus diambil kira. Yang pertama, pemimpin organisasi perlu memainkan peranan sebagai pembuat keputusan yang jelas dalam menerangkan visi dan matlamat perubahan kepada pekerja. Komunikasi yang efektif dan penyediaan motivasi kepada ahli organisasi adalah penting untuk memastikan mereka bersedia menghadapi perubahan. Pengurusan tertinggi perlu mendengar dan menangani sebarang tentangan terhadap perubahan serta mencari sokongan politik dalaman yang kuat untuk menjamin kejayaan perubahan. Pentingnya sokongan kuasa dalam organisasi bagi memastikan perubahan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, organisasi perlu membuat persediaan menyeluruh sebelum melaksanakan perubahan, termasuk menjaga momentum perubahan agar tidak terganggu. Sokongan berterusan daripada ahli organisasi adalah penting, termasuk memberi penerangan tentang pencapaian perubahan dan memberikan ganjaran sebagai motivasi. Secara keseluruhan, kesemua aspek yang ditemui melalui diagnosis ini perlu diambil serius oleh Proton Service untuk memastikan perkhidmatannya terus relevan dan berdaya saing.